Assalamualaikum. Okey, kali ini kita nak borak tentang spoiler manga Boruto chapter 73. Dan spoiler ni keluar pada awal pagi kemarin lah. Duduk tengah tidur, tak tengok keluar spoiler. Jadi macam biasalah, kalau ada keluar spoiler, kita buatlah kerja kita, iaitu borak berkenaan tentang spoiler ni. Pada chapter sebelum ini, kita telah melihat beberapa perkara lah yang telah terjadi, terutamanya berkenaan tentang pergerakan Code, di mana kita dapat melihat yang Code telah menghasilkan angkatan-angkatan yang baru menggunakan tanda cakarnya untuk berperang dengan dunia shinobi lah. Kenapa saya mengatakan yang akan jadinya peperangan? Disebabkan Code telah menghasilkan beberapa anggota yang cukup luar biasa lah bagi saya, kerana ia adalah anggota yang dihasilkan dari seekor jubi. Tapi bukan setakat itu sahaja, kita juga telah mengetahui yang Eda dan Daimon bersama Amado sudah pun dalam perjalanan untuk datang ke desa Konoha, kerana mereka sudah mengkhianati Code dan akan bekerjasama dengan Konoha. Jadi lepas ni kita akan melihat satu peperangan yang cukup besar jugalah, disebabkan bukan sahaja Code akan menghadapi dunia shinobi, bahkan dia juga perlu menghadapi Eda dan Daimon. Jadi saya pun tak sabar nak menceritakan apa yang telah didedahkan pada spoiler kali ini. Dan yang paling menariknya, kita akan tahulah berkenaan tentang Eda dan Daimon. Jadi jom teruskan dengan spoiler manga Boruto chapter 73. Cover page pada chapter kali ini kita dapat melihatlah yang telah menunjukkan satu gambar daripada Sarada yang berpakaian berwarna hijau. Lalu spoiler yang pertama, kita akan mengetahui yang di pejabat Hokage, di bangunan Hokage, kita dapat melihat yang pasukan Team 7, Shikamaru, Sumire dan Konohamaru ada dekat situ lah. Jadi dekat situ Shikamaru dia telah memberikanlah beberapa maklumat tentang apa yang telah berlaku berkaitan dengan Code, Amado dan Eda. Shikamaru dia ada katalah yang sebelum ini disebabkan Amado telah ditangkap dan dibawa lari oleh Code. Kerana keadaan itu, Code telah berjaya melepaskan limiter kekuatannya bantuan dari Amado lah, kerana Amado telah menceritakan yang dia terpaksa melepaskan limiter kekuatan yang ada pada Code, kalau tidak Amado akan dibunuh oleh Code. Tapi bukan setakat itu sahaja yang diceritakan oleh Shikamaru. Shikamaru juga telah menceritakan kepada Boruto dan Kawaki bahawa Eda telah pun khianat kepada Code. Jadi bermakna Eda telah berpihak kepada Amado, secara tidak langsung Eda juga lah telah berpihak kepada desa Konoha. Jadi kerana keadaan seperti itu, Shikamaru dia ada bagilah satu misi yang baru, satu tugasan yang baru kepada Boruto dan Kawaki, di mana tugasan ini bernama berkongsi bilik. Kalau kita dengar macam berkongsi bilik ni, memang ia akan berkaitan dengan orang ni, dia akan duduk dengan orang ni lah dalam satu bilik. Jadi dekat situ Shikamaru dia ada bagi tahulah yang Boruto dan Kawaki perlu share bilik, perlu duduk dalam satu bilik, perlu duduk dalam satu kawasan bersama Eda, supaya Shikamaru kata yang mereka ni dapatlah berbual dengan Eda, dapat melihat apakah situasi yang sedang terjadi dengan Eda. Kerana Shikamaru kata hanya Boruto dan Kawaki sahajalah yang mampu untuk menghadapi Eda, disebabkan kita tahulah yang Eda kan dia ada satu kemampuan dengan mata seringannya, dengan dirinya dia mampu menarik orang lain untuk suka akannya. Tapi ada dua golongan yang tidak akan terjebak dengan kemampuan dari Eda, iaitu ahli keluarga dari Eda sendiri tidak akan terjebak dengan kemampuan Eda tu, dan untuk golongan yang kedua adalah golongan Otsutsuki. Jadi dekat sini kan kita dah tahu yang Boruto dan Kawaki sudah sebahagian dari Otsutsuki setelah karma mereka sudah hampir sempurna. Jadi kerana keadaan seperti itu, Shikamaru menggalakkanlah Boruto dan Kawaki supaya disamakan dalam satu bilik bersama Eda, supaya mereka ini sahaja yang dapat mengawal tentang keadaan Eda. Sebab sekarang ini hanya Boruto dan Kawaki sahajalah yang mampu untuk bertahan dengan kemampuan dari Eda, kerana mereka juga telah sebahagian dari Otsutsuki. Sementara itu, semasa Shikamaru sedang menerangkan semua perkara ni kepada Boruto, Kawaki dan yang lain, pada waktu tu juga kita dapat lihatlah yang Eda, Daimon dan Amado berada dalam kereta api sedang menuju ke desa Konoha. Jadi dalam kereta api itu, Eda dia dapatlah menggunakan mata seringannya dan dia juga dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di Konoha pada masa itulah, yang mana dia tahulah apa yang diceritakan oleh Shikamaru tentang berkongsi bilik. Jadi apabila Eda mendengar perkataan berkongsi bilik tu, kita dapat lihatlah yang Eda ni dia nampak macam tersipu-sipu malu, dia macam jadi malu-malu macam tu lah. Sebab kan kita tahu Eda dia suka akan Kawaki, jadi apabila dia tahu yang dia akan duduk dengan Kawaki selepas ni, dia
dia nampak macam malu sikit lah sebab nanti dia nak jumpa dengan Kawaki kan. Dan kemudian ni Shikamaru bagi tahulah something kepada Kawaki, yang mana Shikamaru bagi tahu Kawaki yang sebenarnya Eda sudah sukakan akan Kawaki ataupun jatuh cinta kepada Kawaki lah. Jadi apabila Eda mendengarkan perkataan jatuh cinta itu, apabila dia tahu yang Kawaki juga sudah tahu berkenaan tentang dirinya, kita dapat lihatlah yang jantung Eda telah berdegup dengan kencang, berdegup dengan laju. Jadi disebabkan keadaan itu, Daimon yang sedang tidur pada dada Eda pada waktu tu, dia terbangunlah apabila jantung Eda berdegup dengan laju. Lalu Daimon pun tanyalah kepada Eda apa yang sedang terjadi. Tapi kita dapat lihatlah yang Eda masih dalam keadaan yang sama, malu-malu tentang apa yang dia akan hadapi selepas ni lah berkenaan tentang Kawaki. Lalu kita dapat lihatlah yang Sarada mula campur tangan dan dia menghuraikan bahawa misi yang akan dilakukan oleh Boruto dan Kawaki bukanlah misi yang main-main. Ini adalah misi pengawasan, misi pengawalan, misi nak atur apa yang akan dilakukan, nak jaga apa yang akan dilakukan oleh Eda supaya Boruto dan Kawaki dapat mengawasilah, dapat melihat tingkah laku dari Eda semasa mereka duduk sekali macam tu. Dan Shikamaru pun berkatalah, ya betul, apa yang dikatakan Sarada adalah benar. Itulah apa yang perlu dilakukan oleh Boruto dan Kawaki. Tiada apa-apa yang berat pun kecuali mengawasi pergerakan Eda sahaja. Dan kita dapat lihat jugalah yang Shikamaru juga telah menceritakan perkara yang lebih lanjut untuk mencari Code supaya dapat mengalahkan Code. Jadi kerana keadaan seperti itu, Shikamaru katalah yang untuk mengalahkan Code, kita perlu ada hubungan yang kuatlah dengan Eda. Kerana hanya Eda sahaja yang dapat mengetahui di manakah keberadaan Code. Tapi Shikamaru pun dia ada beri amaran lah kepada Team 7 supaya lebih berhati-hati dengan kemampuan dari Eda. Sebab sekarang kita dah tahu yang Eda mempunyai dua kemampuan kan. Iaitu yang pertama, dia mampu mengetahui segalanya menggunakan mata Sharingan miliknya. Mata Senringan, bukan Sharingan, Senringan. Dan yang kedua, Eda mampu menarik hati orang lain untuk suka akannya. Itu baru dua kemampuan yang kita tahu daripada Eda. Dan pada chapter sebelum ini, Eda dia pernah beritahu lah dekat Code yang sebenarnya Eda dan Daimon masih mempunyai kekuatan yang lain. Jadi tak mustahil yang sebenarnya Eda ada lagi kemampuan yang masih belum ditunjukkan. Jadi disebabkan keadaan seperti itu, Shikamaru meminta lah yang untuk Team 7 ini berhati-hati kerana kita tidak tahu yang Eda boleh sahaja merancang perancangan dia yang tersendiri. Lalu kita dapat lihatlah adegan telah berpindah kepada Sasuke dan Naruto yang berada di atas bumbung bangunan Hokage. Kita dapat lihat yang mereka berdua telah berbincang tentang apa yang dirancangkan oleh Shikamaru berkenaan tentang Kawaki, Boruto yang akan duduk sekali dengan Eda. Lalu kembali semula ke adegan yang lain, kita dapat lihat yang Kawaki tiba-tiba perasan ada kehadiran Momoshiki di sebelah Boruto. Dan bukan setakat Kawaki sahaja yang perasan yang ada kehadiran Momoshiki dekat sebelah Boruto, tapi Sasuke juga perasan lah yang sebenarnya Momoshiki ada di sebelah Boruto. Lalu Sasuke dia ada teringatlah benda ni sama seperti apa yang dia pernah rasakan sebelum ini, iaitu pada Boruto chapter, tak silap saya, chapter yang ke-10 ataupun dalam animenya episod 60 lebih macam tu, di manakah setelah perlawanan Naruto Sasuke melawan Momoshiki, ada satu perhentian masa yang telah dilakukan oleh Momoshiki dan Momoshiki ada berbual lah dengan Boruto. Dan pada waktu tu dalam manga ditunjukkanlah yang Sasuke sebenarnya dapat mengetahui tentang apa yang dikatakan oleh Momoshiki kepada Boruto. Jadi benda ni samalah terjadi sekali lagi kepada Sasuke. Itulah spoiler yang terakhir di mana kita dapat mengetahui yang Kawaki juga dapat merasakan kehadiran Momoshiki. Saya rasa perkara seperti itu terjadi sebab Kawaki sebahagian dari Otsutsuki lah. Jadi dia pun dapat merasakanlah kehadiran Momoshiki di sebelah Boruto. Jadi setakat itu sahaja spoiler yang dapat saya sampaikan buat sementara ini. Kalau ada spoiler tambahan, saya tambah pada video seterusnya. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.